السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 kisah teguran buat umat, 40 kisah teguran Rasulullah buat umat. Buku yang sebelum ni 40 amalan mudah menurut sunnah tu dah selesai. Jadi kita sempurnakan buku yang selalu digunakan dalam kuliah subuh. Jadi setiap kuliah maghrib dan subuh saya di sini akan menggunakan kitab ni lagi lah untuk menghabiskan semua 40 kisah tersebut. Malam ni kita berada pada kisah yang ke-28, iaitu perbuatan mengambil harta suami secara sembunyi oleh isteri. Jadi kita tengok hadis yang diletakkan oleh penulis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun syahih la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi fahal alayya fi dhalika min junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik. Maksud dia, Hindun binti Utbah yang merupakan isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang awalnya menentang Nabi dan akhirnya menjadi sahabat. Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang masuk Islam hampir dengan pembukaan kota Mekah sekitar tahun yang ke-8 Hijrah. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu perihal suaminya. Ini selepas keislaman Abu Sufyan. Sesungguhnya, kata Hindun binti Utbah ni, isteri pada Abu Sufyan ni, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang kedekut. Disebut pada Nabi, dia mengadu dekat Nabi, la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk aku dan anakku. Ini masalah yang ada pada Abu Sufyan. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Kalaupun cukup disebabkan aku mengambil daripada hartanya bi ghairi ilmihi, tanpa pengetahuannya. Maknanya isteri dia ambil sendiri, Hindun ni ambil sendiri duit simpanan untuk nafkah perbelanjaan dirinya dan juga anaknya. Lalu tanya Hindun bin Utbah, fahal alayya fi dhalika junahun.
adakah perbuatan aku itu salah sebab aku ambil tanpa pengetahuan dia? Adakah perbuatan yang aku lakukan ni, ambil duit suami aku ni senyap-senyap, termasuk daripada dosa, benda yang salah? Maka jawab Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambillah daripada hartanya dengan cara yang baik. Ma yakfiki wa yakfi banik. Apa yang cukup untuk kamu dan cukup juga untuk anak kamu. Secara umum hadis ni kita tengok dibenarkan kepada para isteri untuk mengambil wang suaminya untuk perbelanjaan dan nafkah secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan, untuk keperluan nafkahnya yang tak tercukupi secara umumnya. Jadi ada beberapa persoalan yang diletakkan di bawah hadis ni. Pertama, tentang mengambil harta suami secara sembunyi. Dari segi hadis, dia jelas pada kita bahawasanya harus untuk suami, untuk isteri mengambil duit sekadar keperluan diri dan anak. Jika suami jenis satu orang yang kedekut dan berkira hatta pada nak memberi nafkah yang sepatutnya dipertanggungjawabkan kepadanya. Kemudian disebut sini, jika suami tetap memberi nafkah dan segala keperluan yang mencukupi, maka isteri tidak boleh untuk mengambil harta suami secara sembunyi. Kalau dah cukup, maknanya tak boleh ambil lagi. Masalah sekarang untuk kita define cukup tu tara mana? Cukup tu macam mana? Sebab dia berbeza mengikut keadaan kehidupan di setengah-setengah tempat. Cukupnya nafkah bagi pasangan suami isteri dan keluarga di Malaysia berbeza dengan negara lain, bahkan berbeza setiap negeri pun. Jadi ini perlu melihat kepada keperluan asasi semasa. Dari segi pakaian, dari segi tempat tinggal, dari segi makan minum. Ini ialah hak asasi yang menjadi nafkah wajib suami kepada isteri dan anaknya. Pakaian, tempat tinggal, dan juga makan dan minum. Jadi ini tiga elemen penting. Bila mana seorang suami tu dia bertanggungjawab kepada isteri dan keluarganya, ini ialah tiga elemen yang tak boleh dipandang enteng ataupun dicuaikan. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini menyatakan, antara faedah yang boleh diambil daripada hadis berkenaan ialah sesiapa yang ada hak sepatutnya diberikan kepadanya, dalam keadaan suami tidak memberikan hak itu, iaitu nafkah, maka harus bagi suami mengambil sekadar keperluan tanpa izinnya. Samalah apa yang disebut sebelum ni pun, apa yang diterang dalam hadis pun jelas sama. Jadi kalau kita tengok, bila mana keperluan tiga elemen tu tadi, makan minum, tempat tinggal dan juga pakaian, tidak tertunai dengan baik, maka isteri boleh mengambil haknya walaupun secara sembunyi. Maknanya secara paksa dah tu. Memang dia tak boleh ambil depan-depan, sebab seorang suami ni tambah pula sifat seorang lelaki ni, dia ada ego dan juga tak boleh dicabar. Mungkin ambil depan-depan tu akan berlaku benda yang tak elok dalam hubungan rumah tangga. Jadi isteri ni dia ada akal, dia ambil di belakang. Suami dia tidur ke, ataupun suami dia terleka ke, dia ambil duit dalam dompet apa semua, ataupun dia transfer senyap-senyap. Benda tu dibolehkan. Dibolehkan mengikut kepada kadar keperluan masing-masing. Macam sekarang berapa, saya pun tak reti nak kadarkan, sebab dia berbeza ikut tempat. Cuma yang kita boleh tengok, pakaian yang cukup. Sebahagian para ulama, para fuqaha menyebutkan pakaian untuk isteri ni ialah 2 helai setahun minimum, lebih lagi baik. Makanan pagi, tengah hari dan malam, ini juga antara apa yang disebutkan oleh para ulama minimum. Lebih itu lagi baik. Dan juga hak tempat tinggal yang berasingan untuk dia dan anak-anak dia duduk. Jadi tiga benda ni perlu diambil perhatian. Terutamanya sekarang, antara benda yang orang terleka ialah isu tempat tinggal dan juga isu makanan asasi harian ni. Saya nak sebut yang satu dulu, iaitu isu tempat tinggal. Bagi pasangan suami isteri, terutamanya suami lah ni,
Isu tempat tinggal ni ialah isu yang serius dalam masyarakat kita. Ketidakmampuan menyediakan tempat tinggal termasuk daripada benda yang ditekankan oleh para ulama. Si suami kena usaha macam-macam mana pun supaya berlaku pengasingan antara isteri dia dengan mana-mana orang, tak boleh duduk sekali, termasuklah ibu kepada suami itu dan juga ibu kepada isterinya, maknanya ibu mertua suami dan juga ibunya sendiri. Cuma zaman sekarang ni orang kadang-kadang dia ambil mudah, dia duduk di rumah family dia, duduk di rumah mak dia. Kalau si suami ni dia minta isteri dia duduk sekali dengan mak dia. Benda ni kalau kita tengok para ulama sebut panjang lebar, semua mazhab membahaskan isu ini, sebab melihat kepada keperluan dan juga melihat kepada psikologi perempuan yang tak boleh bila mana dia duduk dalam satu rumah itu berkumpul padanya dua orang pentadbir, tak boleh. Ini benda yang kena ambil serius. Tak boleh dua orang pentadbir dapur duduk satu rumah, tak boleh. Sama ada ianya berstatus ibu mertua ataupun madunya kalau poligami, tak boleh. Sebab ditunjukkan oleh Nabi ianya melakukan pengasingan. Semua isteri-isteri Nabi ni ada hak ruang masing-masing yang bersifat privasi khusus untuk si isteri itu. Jadi pasangan-pasangan khususnya yang baru kahwin, ini benda yang dia perlu fikir. Memang kahwin tu rezeki pada Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala akan buka sekiranya kita urus takbir perkahwinan dengan baik. Tapi kalau kita buat lebih kurang, persediaan tak ada, nak tambah ilmu pun malah, kahwin pun sebab ikut trend, ini benda-benda yang menambah kekeruhan dalam rumah tangga. Sebab memang hatta di negara kita pun perceraian kepada pasangan yang bawah 5 tahun ni cukup tinggi, terutama isu yang dibangkitkan sebab perceraiannya ialah berlakunya pertelingkahan orang yang ketiga dengan isteri itu dengan sebab duduk sebumbung, duduk serumah. Ini nafkah yang perlu diberi perhatian. Awal perkahwinan okey, tapi sebaiknya seorang lelaki bila mana dia nak kahwin, dia kena fikir dah rumah yang berasingan, walaupun menyewa. Tak beli rumah sampai ke mati pun tak apa, tak wajib pun, tapi yang pasti ada ruang khusus untuk isteri itu walaupun menyewa, kecil pun tak apa. Sebab ia berkaitan dengan emosi. Kalau kita baca dalam surah An-Nisa, kita baca dalam surah At-Talaq, Allah Ta'ala sebut tentang hak-hak yang perlu dipenuhi oleh seorang suami kepada isteri. Sebab tu seorang suami ini disebut sebagai qawwam. Kita baca surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Qawwam ni ialah yang memimpin dan mengurus takbir benda-benda yang besar ni. Cuma beredarnya zaman dan dekatnya kita dengan akhir zaman ni menyebabkan keadaan sistem ini kadang-kadang terbalik. Yang banyak berfikir, yang menanggung bebanan rumah tu kadang-kadang tertanggung di atas isteri. Yang ni suami-suami yang macam ni bersiap sedialah untuk menyediakan jawapan-jawapan yang kukuh kemah di hadapan Tuhan supaya anda ada evidence yang kuat kenapa jadi macam tu. Sebab tu kempen orang kahwin satu hal, kempen untuk bertanggungjawab juga satu hal. Ini juga benda yang perlu diangkat. Jangan hanya orang muda kena kahwin, tapi kalau orang muda yang jenis malah, orang muda yang jenis tak ambil tahu tentang agamanya, orang muda yang tidak dibina kepimpinan dalam rumah, tidak dibina kekuatan malakatul rijal, kekuatan seorang lelaki tidak dibina, maka ia kadang-kadang perkahwinan itu membuka ruang untuk lelaki itu lebih banyak melakukan dosa berbanding dia bujang. Jadi bukan nak takut-takut kan, cuma saya nak sebut ini ruang yang perlu difikirkan. Itu isu tentang rumah ataupun tempat tinggal ni. Itu benda yang perlu diambil kira. Jadi kalau pergi ke mahkamah syariah sekarang pun, bila mana si suami tak dapat menyediakan rumah dan meletakkan isteri dalam ruang yang sama dengan ibunya apa semua, ini ialah benda yang tak memenangkan si suami itu pun dalam kes ini. Sebab memang
hakikatnya kena beri ruang. Paling kurang pun rumah dekat pun biarlah ada dinding pemisah ataupun pintu masuk yang berbeza. Jangan fikir mudah. Ada orang dia kata tak apa, saya letak isteri saya ni dalam bilik khusus. Rumah mak saya pun besar, 2 tingkat, dia duduk atas. Mak saya tak tahu dia buat apa kat atas. Tak boleh, sebab mata mak yang memandang menantu macam ni, syaitan akan memberi akal yang berbagai-bagai. Saya tahu sebab banyak kes orang mengadu macam ni. Banyak kes. Dia macam ni, sebelum daripada duduk sekali, sebelum kahwin punya mesra, bakal menantu dengan mak mentua dia. Bila kahwin, syaitan pun aktif. Yang satu tanduk dah jadi 2 tanduk. Syaitan mak mentua dia tu. Ini benda kena ambil kira. Sebelum ni dia tak sangka macam-macam, tapi lepas pada dia tengok, dia bersangka macam-macam. Bila mana dia tengok anak lelaki dia ni bermesra dengan isteri dia, hakikatnya benda tu halal, tapi iri hati seorang ibu ni dia boleh ada. Mungkin ada sebahagian ibu yang okey, tapi ada sebahagian ibu yang tak okey. Tambah pula ibu tu pun dia kematian suami, dia duduk seorang, lagi membuka ruang-ruang seperti ini. Saya cerita ni lah realiti ataupun realistik yang perlu diambil kira supaya tak berlaku benda-benda macam ni. Jadi kalau rasa tak mampu kepada benda-benda seperti ni, tak mampu menjadi orang yang bertanggungjawab, jangan tambah komitmen, beban untuk jawab depan Tuhan. Selain pada komitmen hutang, komitmen ni pun kena fikir. Ini benda ataupun perkara yang perlu diambil kira. Kalau dah terbuat, kena penuhkan balik hak, dan ini termasuk daripada dosa-dosa yang perlu untuk kita cover balik dengan orang tu, sebab dia dosa berkait dengan makhluk. Dan sebahagian isteri mungkin sudah bersifat malah peduli dah apa yang berlaku, akhirnya dia buat hati kering macam tu je. Tapi kena ingat, sebahagian isteri-isteri yang tak peduli, tak apalah, suami saya tak bagi nafkah pun saya malah nak peduli dengan dia, malah nak bergaduh, penat dah nak berkelahi dengan dia. Hari ni dan di dunia mungkin dia boleh kata dia malah peduli, tapi di akhirat waktu dia desperate, pahala dia kurang, dosa dia banyak, waktu tu dia nak tambun atas suami tu, dia boleh buat. Jadi orang lelaki kena fikir yang tu. Kalau dia rasa macam saya tak ada masalah kot, isteri saya tak kata apa pun, saya tak bagi makan, hari ni tak kata apa, nanti akhirat dia kata apa, pada hari itu akan berlaku pergaduhan yang besar. Dan pada hari itu nak cover balik, tak ada ruang cover dah. Ini benda yang perlu difikirkan. Sebab tu perkahwinan bukan hanya menghalalkan hubungan yang diharamkan, iaitu perhubungan antara lelaki dan perempuan, tapi ianya lebih kepada tanggungjawab lagi. Ini benda yang perlu difikirkan. Okay. Itu isu pertama, isu tentang menunaikan hak kepada suami. Okay. Isu kedua, mendedahkan aib rumah tangga untuk mendapat keadilan. Hukum asal mendedahkan aib adalah satu perkara yang dilarang dalam agama, sama ada aib rumah tangga, ibu ayah, adik beradik, masyarakat dan selainnya. Namun untuk mendapatkan keadilan dan melindungi diri daripada kezaliman, maka ia diharuskan. Bila mana satu orang itu telah dizalimi haknya, macam kes Hindun bin Utbah ni, haknya telah dizalimi, dia tak dapat nafkah daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan bukan orang miskin, cuma dia ada satu penyakit, dia kedekut. Dia sangat kedekut. Tuan-tuan nak faham betapa kedekutnya Abu Sufyan, tuan-tuan kena tengok cerita Labu Labi, baru faham. Kena tengok watak Haji Bakhir. Itu bahagian daripada penjelmaan watak Abu Sufyan lah tu, yang dilakonkan oleh kawan tu. Semua berkira, semua dicatu. Sampai tahap suami dia kata, isteri dia kata, saya semua benda saya dapat dengan Haji Bakir, cuma satu je saya tak pernah dapat, saya tak pernah tengok duit pun. Kalau tuan-tuan ingat cerita tu lah, dia kata duit dia tak pernah tengok, yang lain semua pernah tengok. Betapa kedekutnya, dah nama pun Haji Bakhil, Bakhil tu kedekut. Okay. Jadi Abu Sufyan ni dia ada sikap seperti itu. Okay. Abu Sufyan dia ada sikap seperti ini. Okay. Bila mana si isteri sudah tertekan dengan sifat kedekutnya suami ni, boleh tak dia cerita pada orang? Boleh sekiranya diceritakan kepada orang yang boleh menyelesaikan, seperti hakim, qadi, pemerintah, ataupun dalam kes ni cerita pada Nabi, sebab Nabi lah pemutus urusan kepada semua orang pada waktu itu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim.
innallaha kana sami'an basira. Allah Ta'ala tak suka perkataan buruk yang keluar daripada mana-mana orang kecuali kerana dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, dia boleh cerita, tapi bukan cerita pada semua orang. Bukan merata pergi rumah jiran cerita, suami aku ni teruk bukan itu. Sebab jiran kita tak boleh bagi apa-apa penyelesaian pun. Yang kita boleh cerita ialah qadi lah sekarang, pergi pejabat agama cerita. Lepas tu dia akan keluarkan apa cadangan-cadangan, termasuklah keluarkan warrant ke, keluarkan cadangan mahkamah ke, apa sajalah yang boleh dilakukan mengikut kepada lunas undang-undang sekarang. Cuma nak sebutnya ialah boleh bercerita kepada pihak yang benar. Tu pun sebahagian para ulama kata cerita pada part-part yang perlu sahaja, bukan cerita daripada awal sampailah kepada berlakunya isu tu. Bukan cerita daripada sebelum kahwin sampailah hari konflik itu. Kalau 40 tahun dah kahwin, 40 tahun cerita itu. Jadi ini benda yang perlu diambil kira juga. Kemudian dia sebut lagi, sebagai contoh, mengadu kepada pihak berkuasa seperti qadi, pihak polis dan selainnya untuk membela diri daripada kezaliman atau keburukan. Begitu banyak hadis Nabi SAW di mana sahabat membawa khabar kepada baginda berkenaan urusan tanah, suami, calon suami dan selainnya. Semua itu menjadi hujah bahawa mana-mana pihak yang ingin membela diri dan mendapatkan keadilan, maka ia perlu disalurkan kepada pihak yang sepatutnya. Itu umumlah. Maknanya Nabi ni menjadi tempat para sahabat cerita semua benda. Dan kita kena tahu, di Madinah pada zaman itu pun sebahagian para sahabat yang mengalami konflik rumah tangga ni, bila mana dia orang bawa kes depan Nabi, ada certain kes tu Nabi memberi solution dengan bercerai. Memang cerai itu termasuk daripada benda yang tak elok dan mimpi ngeri lah kepada satu pasangan itu. Tapi kalau dah tertutup, ruangnya tertutup, maka ianya ialah salah satu penyelesaian yang boleh diambil. Tapi ianya bukan penyelesaian yang diambil kerana sebab terbawa dengan emosi. Dia perlukan kepada banyak sudut pandang, tapi bukanlah bermaksud dia dipayah-payahkan sehingga diselaputi dengan urusan birokrasi, akhirnya menyebabkan hak-hak pihak-pihak tertentu pun tertangguh. Ini juga birokrasi di sebahagian hakim syariah ni ataupun mahkamah syariah ni, bila mana dia melambatkan urusan-urusan ni, menyebabkan banyak benda yang terhalang. Contoh pasangan yang ada konflik ni, dengan sebab keputusan hakim tu terlampau lama sangat, tak boleh bagi keputusan cerai ke tak cerai kawan ini. Tak pandai membaca kes by reality tu macam mana, sehingga menyebabkan ada sebahagian pasangan yang memendam rasa yang lama sangat, duduk dalam keadaan tergantung, tak bertali ni. Ini juga benda-benda yang perlu diambil kira oleh orang-orang yang memegang urusan orang-orang Islam ni. Mereka juga disebut sebagai waliul amr lah dalam bab ni, pemegang urusan orang Islam. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kalau satu-satu konflik itu boleh diselesaikan dengan baik, maka selesaikanlah dengan baik. Tapi kalau konflik itu terlalu crucial, terlalu rumit sangat untuk diselesaikan, maka peruntukan untuk berpisah itu ada, tapi ianya bukan pilihan yang utama. Sebab kita kena ingat juga, Nabi juga memberikan kepada kita gambaran betapa perceraian ini diidamkan oleh iblis daripada syaitan untuk menghasut anak Adam ni. Sebab tu ada hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, inna iblisa lahu arshun 'alal ma', sesungguhnya iblis itu ada arash, singgah sana di atas air, meniru pada arash Allah Azza wa Jal. Setiap musim tertentu akan berlaku perhimpunan untuk tengok dan rimak balik kerja-kerja syaitan ni. Ada syaitan datang bawa laporan, dia dah hasut anak Adam sehingga berbunuhan antara satu sama lain. Dia dah hasut anak Adam ni sehingga meninggalkan semua kewajipan-kewajipan yang tertakluk pada dia seorang Muslim. Sampailah pada satu syaitan ni, dia kata, aku telah berjaya menyebabkan pasangan suami isteri ni bercerai. Lalu iblis pun kata, anta ni'ma ant, kamu sebaik-baik syaitan pada hari ini, maka duduklah di samping aku sebagai penghormatan. Maknanya perceraian dibenarkan, tapi ianya bukan benda yang rasa macam galau sikit, serabut sikit, terus nak ambil jalan tu. Jangan.
Kita dalam masa yang sama, kita janganlah juga memenangkan iblis dan syaitan dalam bab ni. Sebab tu kalau kita baca surah At-Talaq, kalau kita buka Quran kan, surah At-Talaq ni antara surah yang banyak menyebut perkataan taqwa. Kalau kita tengok surah At-Talaq, surah yang ke-65, ianya berada pada juzuk yang ke-28. Surah At-Talaq ni kalau kita baca, kita akan jumpa beberapa ayat yang sebut tentang kepentingan taqwa. Sebab tu daripada surah At-Talaq ni, ada orang dia buat amalan, nama dia amalan ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Itu ending daripada ayat yang kedua, masuk sikit ayat yang ketiga. Itulah surah At-Talaq. Pertama ayat 1000 dinar, tak tahu nama 1000 dinar tu datang pada mana. Tapi keutamaan takwa perlu ada dalam dada setiap muslim untuk dia menghadapi apa-apa ranjau kehidupan. Itu penting. Pertama Tuhan sebut pada ayat yang kedua surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala jadikan kepadanya jalan keluar. Kemudian kalau kita tengok ayat yang keempat, Tuhan ulang lagi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala jadikan padanya urusan itu kemudahan. Surah ni secara umumnya kalau kita tengok 12 ayat cerita tentang pengurusan konflik untuk talak ataupun cerai dalam hubungan suami isteri ni. Tapi perkataan takwa diulang banyak kali. Bahkan ayat pertama lagi, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Sebut dah opening surah tu, sebut dah bertakwa pada Allah. Sebab dengan takwa itulah akan stabilkan emosi. Emosi terutamanya suamilah yang akan menjadi pemutus kepada urusan ini ataupun keadaan ini. Tapi nak katanya dalam surah At-Talaq ni banyak kali sebut perkataan takwa sebab memang perlu itu. Dan takwa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia perlu digarap ataupun perlu dilatih untuk dapat benda tu melalui amal ibadah, khususnya menyempurnakan kewajipan, amal-amal wajib ni. Terutamanya ialah salat 5 waktu ni lah. Sebab tu kau tengok memang tak dinafikan kes perceraian yang tinggi di kalangan pasangan-pasangan muda, hatta pasangan yang dah lama kahwin pun. Bila mana dibuat postmortem, kebanyakannya mengakui kedua-duanya ataupun salah satu di antara kedua pasangan ini ialah daripada kalangan orang yang mencuaikan salat ataupun tak salat terus. Memang akan berlaku keadaan itu, konflik itu. Memang dia akan duduk dalam konflik seperti itu. Sebab kekuatan rumah tangga Muslim ini ialah pada sejauh mana ketua ataupun orang kata apa, ketua rumah tangga ni lah, suami ni, dia menjunjung tinggi syariat. Jangan samakan dengan pasangan non-Muslim. Sebab boleh jadi keadaan mereka yang aman sejahtera tu kerana mereka bersama-sama pada benda yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi kita tak nak sentuh lah yang tu. Kita jangan ambil panduan daripada non-Muslim untuk jadikan panduan. Saya tengok pasangan non-Muslim kahwin tak pernah bergaduh pun. Memanglah sebab dia orang dah terlibat pada satu benda yang lebih besar, iaitu mensyirikkan Tuhan. Jadi cukup lah, syaitan dah settle dah pada isu tu. Memang syaitan mengidamkan makna Adam ni mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak perlu lagi kepada elaborate kepada Rasulullah lain. Itu sudah cukup untuk menghalang mereka ke syurga. Dah cukup dah. Seorang pasangan Muslim, suami isteri, pasangan Islam, mereka ada iman, percaya pada Allah Ta'ala. Jadi untuk mengeluarkan mereka dan memberi, orang kata apa, peluang untuk mereka dihumban dalam neraka juga ialah dengan mengganggu gugat kesejahteraan dan kefahaman yang ada dalam rumah tangga tu. Sebab itulah pasangan suami isteri ni, khususnya suami, kena banyak berdoa pada Allah Ta'ala, kena banyak jaga kewajipan-kewajipan. Jadilah suami yang mengagungkan syariat. Sebab tu saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun kepada orang-orang yang masih mencari suami ataupun pasangan isteri apa semua ni, antara benda yang perlu diambil kira ialah sejauh mana
pasangan ataupun orang yang kita nak kahwin ni, kedudukan dia dengan salat. Kalau orang perempuan, dia berkenan dengan satu orang lelaki, kayu ukurnya ialah salat. Kita jangan sibuk mencari imam, kita sibuk mencari makmum yang salat di masjid. Ini silap sebahagian kita ni. Ada orang perempuan yang dia syok dengan orang lelaki ni, sudi tak jadi imam. Tak perlu. Kalau dia jadi imam masjid tak apa. Suami dia bukan imam di rumah, dia kena jadi makmum di masjid. Lepas pada tu baru dia jadi imam untuk isteri dia dan anak-anak dia di rumah. Keutamaan ialah salat di masjid dulu. Ini benda yang orang salah faham. Saya nak cari imam, sebab tu dia tak pergi masjid, sebab dia jadi imam di rumah dia. Dia dilantik oleh pejabat agama untuk jadi imam di rumah dia. Ini benda salah. Ini kefahaman yang harus dibetulkan. Kejayaan satu orang lelaki itu ialah pada sejauh mana dia menghadiri salat 5 waktu di masjid. Itu kejayaan dia. Kalau dia boleh urus takbir ini, insya-Allah dia boleh urus takbir untuk rumah tangga dia. Sebab memang Tuhan janji pun, bila mana satu orang ni dia jaga kewajipan dia, maka yang akan menjadi pendengaran untuknya ialah Allah Ta'ala, penglihatan untuknya ialah Allah Ta'ala, yang akan menjaga tangannya, kakinya ialah Allah Ta'ala, termasuklah keseluruhan kehidupannya ialah Allah Ta'ala yang menjaga. Jadi bagi mana-mana orang perempuan, pastikan kayu ukurnya ialah salat. Kalau yang dah kahwin, perasan isteri, perasan suami sekarang jenis tak berapa salat di masjid sangat, kena encourage, kena sarankan suami itu salat di masjid. Sebab tu orang perempuan pun, isteri pun, dia kena galakkan suami dia salat di masjid. Jangan rasa selesa bila mana suami sentiasa ada di rumah pada setiap waktu salat. Jangan. Sebab itu ialah permulaan kepada kacau bilau dalam rumah tangga. Permulaan pada kacau bilau. Kalau maghrib dia masih lagi duk tengok TV, duk main telefon, kita isteri kena encourage, tapi dengan cara yang paling berhikmah, untuk bawa dia, untuk beri dia rasa pentingnya dia salat di masjid. Kalau boleh 5 waktu, jangan jadikan dia salat maghrib isyak je. Ada orang dia selesa nampak maghrib isyak, okey dah tu, tapi dia kena tambah lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Sebab saya tengok tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan Nabi dan para sahabat itulah punca keberkatan dalam kehidupan. Selepas daripada itu Allah Ta'ala akan uruskan kehidupan. Jadi bapa mertua yang bakal menerima menantu lelaki, anda pun kena menjadi pengintai, spy kepada menantu ni. Tengok dia semayang masjid mana. Saya ada jumpa sebahagian orang-orang yang mengambil berat benda ni. Maknanya ada orang minta anak dara dia pun tanya lelaki ni, biasa semayang masjid mana? Soalan tu, kawan tu pun jawab kalut habis lah. Masjid dengan surau pun tertukar habis lah. Tak biasa pergi. Ada orang dia perhati, tak apa, boleh kahwin, bagi sebulan, saya nak buat survey. Tapi dia tak bagi tahu lah, lepas sebulan baru saya bagi tahu. Rupanya dia pergi intai yang minta anak dara dia ni, betul ke tidak dia semayang di masjid tu. Tanya jemaah masjid tu, ada tak lelaki muka macam ni, selalu datang tak masjid ni? Kalau tak penuh, tak dapat lah kawan tu. Itu indikator yang dia ambil kira. Dan saya rasa itu ialah sebahagian daripada benda yang mustahak pun, yang bukan orang kata apa, benda yang kita joke ataupun jenaka, bukan, tapi ianya indikator yang perlu diambil kira. Sebab ta'zimus salah, membesarkan salat itu usul kepada semua kebahagiaan dalam hidup. Nak bahagia sebagai seorang suami, bahagia sebagai seorang anak, bahagia sebagai seorang ayah, dia memang bermula daripada sejauh mana dia mengagungkan salat tu. Kemudian dia sebut lagi, namun masyarakat zaman ini banyak mengadu dan membuka aib seseorang kepada orang yang tiada keperluan untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, mengadu kepada khalayak umum seperti di laman sosial, Facebook, WhatsApp dan lain-lain, maka ternyata perbuatan ini termasuk daripada perbuatan yang dilarang. Apatah lagi menyebarkan aib suami isteri di laman sosial ni. Yang ni pun lagi-lagilah tak boleh dilakukan. Cuma nak sebutnya ialah, baik suami, baik isteri, baik saya sendiri pun, ini pesanan untuk mendapatkan pasangan yang menyejukkan mata, anak yang menyejukkan mata. Ubat dia ialah kita kena salihkan diri macam mana pun. InsyaAllah Allah Ta'ala
salehkan pasangan dan juga zuriat kita. Cara untuk kita jaga anak kita, kita risau, ni anak saya ni usia meningkat belasan tahun nanti nak kena merantau jauh dengan sebab belajar luar, saya risaulah dia dengan fitnah di luar sana apa semua. Macam mana nak jaga? Kita jaga kita yang jaga salat. Kalau ayah tu dialah yang lebih, semakin dia banyak tanggungan dalam rumah dia, semakin dia kena jaga benda ni, semakin banyak doa yang dia kena panjatkan. Sebab tu para ulama sebut antara doa yang dianjurkan ialah Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ni antara doa-doa yang boleh diamalkan dan kita letakkan dalam sebelum daripada kita beri salam lepas baca tahiyat ni. Selain daripada Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Macam-macam mana pun banyakkan berdoa, kuatkan pergantungan kepada Allah Azza wa Jal. Semua masalah rumah tangga ni akan mudah dan akan dikeluarkan. Kalau ada konflik pun akan dikeluarkan. Sebab dalam surah At-Talaq Allah Ta'ala sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kita yakin dengan ayat itu. Okey. Kemudian kita masuk sikit kisah yang ke-29. Memakai sutera dan emas bagi lelaki. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wala ad-dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memakai sutera kasar atau sutera lembut, harir. Sutera lah, harir ni maksudnya sutera. Jangan kalian minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, dan jangan pula kalian makan daripada bekas makanan yang diperbuat daripadanya, kerana sesungguhnya kedua-duanya bagi orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat nanti. Hadis ni larangan secara umumnya ialah hukum asal bagi lelaki untuk tidak memakai sutera. Harir ialah sutera kasar, dibaj ialah sutera lembut. Tak pakai ni maksudnya ialah tak dijadikan material sutera itu sebagai pakaian berupa baju, seluar, apa-apa saja. Dan juga tidak menggunakan emas bagi lelaki, termasuklah pada jam tangan pun tak guna, sebab dia bukan keperluan yang mendesak. Ada jam yang tak ada emas pun waktu dia sama dengan jam yang ada emas kat dalam. Dia ada orang jam je mahal tapi tak pernah tepat masa pun. Beli jam 7-8 ribu tapi berjanji dengan orang selalu lewat 2 jam, 3 jam. Ni tak guna punya orang. Cuma nak katanya beli je mahal. Tapi ini bukan sebahagian daripada keutamaan, hanya aksesori semata-mata. Termasuk juga dulu, sekarang saya tak pasti, dulu orang Malaysia suka pergi ke China, melancong pergi ke China. Sebab apa? Di China ni dia ada jual produk berasaskan sutera yang murah. Dululah, sekarang orang tak pergi dah China, orang banyak pergi Hanyai kot. Hanyai sekarang ni tak ada lagi lah, orang kata apa, produk-produk macam tu. Antara benda yang orang beli di China dulu ialah cadar daripada sutera. Cadar tak pakai di badan, tapi tidur atas cadar tu. Sebab bila mana isteri kita beli dalam 700-800 jugalah harga dia dulu. Beli, pasang dalam bilik tidur kita pun tidur sekali atas sutera tu. Itu pun termasuk dalam larangan juga, tak boleh pakai. Jadi kalau nak beli cadar sutera tu, isteri seorang je boleh tidur, suami kena tidur atas sofa kat luar. Hatta dia lapik atas pun tak jadi, sebab dia bercantum tu, dia satu hamparan. Jadi elakkanlah, walaupun orang kata ni sutera sintetik, bukan sutera daripada ulat tu. Langkah terbaik, sintetik tak sintetik pun, bila mana orang dah panggil dia sutera, kena hati-hati. Itu yang terbaiknya. Termasuklah dulu ada satu penghasilan pakaian ni, material, saya tak ingat apa nama istilah dia, di Terengganu ada dulu. Bila mana ada syarikat ni dia buat baju batik yang formal ni lah. Dia ada satu jenis baju batik ni yang material dia tu ada sikit campuran daripada sutera, sikit je, berapa persen je. Jadi nampak cantik baju batik tu, baju batik Malaysia lah ni, bukan baju batik Jawa tu. Yang Jawa ni tak ada isu, ni memang kain cotton.
Baju batik Malaysia yang berkilat tu, tengok lain macam tu, yang mahal-mahal tu, ada campuran dalam tu sutera. Yang tu pun orang lelaki tak pakai, walaupun memang dia buat baju kemeja tu, baju batik tu ialah bentuk baju kemeja lelaki, pun tak dipakai. Mahal tara mana pun tak pakai kita, sebab dia termasuk dalam larangan, kecuali dia ada penyakit yang sensitif yang dinasihatkan oleh doktor untuk pakai material jenis ni saja untuk diri dia, yang tu tak apa. Yang tu dibenarkanlah, itu ikut kepada nasihat doktor. Termasuklah orang kata apa, guna apa-apa sajalah benda dalam tubuh badan kita ni yang terpaksa guna emas ke apa. Tapi sekarang saya tengok tak ada dah kot. Dulu orang-orang dulu dia ada satu kebiasaan gigi emas. Lelaki pun ada dululah, orang dulu. Ada orang-orang tertentu ni dia nak, itu satu trend setengah mungkin tahun 60-an, 70-an, 50-an. Saya dulu tengok kampung di Terengganu ni ada orang tua lelaki pergi masjid gigi emas. Nanti dia meninggal tu, bahagian pada harta pusaka tu kena cabut, kena leburkan. Ada yang kaya sampai habis atas ni emas habis. Tapi biasanya bukan Melayu lah buat macam tu, biasanya orang lain. Saya ingat di Dungun dulu, Dungun Terengganu ni, dia ada satu kawasan tu komuniti orang Cina Tionghoa ni. Dia orang ni agama Cina lah, agama Cina betul, bukan Buddha ke, bukan Confucius lah, agama Cina. Okay. Dan menjadi amalan dia orang ialah sebahagian orang tua sana, orang tua Cina ni dia ada gigi emas habis, gigi habis ni emas atas bawah, kaya tu. Bila mana dia mati kan, Cina kan mati, dia akan buat preparation yang well prepare lah. Bila mana dia mati, ada orang-orang kampung ni, orang kampung pipi pantai di Pantai Timur ni, dia aim Cina tu mati. Sebab lepas ditanam kan, malam tu dia nak pergi korek gigi, nak cabut gigi kawan tu. Ada orang di Dungun ni kaya sebab korek kubu Cina je. Dululah, sekarang Cina pun tak pakai dah emas betul. Dia bumbuh yang plastik-plastik, kereta pun dia pakai yang kertas, duit pun duit tak. Dulu yang mati duduk dalam keranda ni memang pakai emas betul lah dulu. Yang ni kalau ambil ni kaya, tapi tak kena sampuk hantu apa pun yang buat kerja tu, elok je. Yang lalu je kena kacau, yang dah pegang mayat tu tak kena kacau, sebab itulah hantu sebenarnya. Sebab tu dia tak kena kacau lah. Cuma nak kata itu kebiasaan tu, sekarang tak ada lah, tak boleh pakai, tak boleh pakai. Kalau perak tu boleh lah tukuk untuk orang lelaki, tapi sekarang ni zaman dah berubah, orang tak berfashion dengan cara seperti itu. Okay. Kita tengok apa lagi yang dia bangkitkan di sini. Hukum asal memakai sutera dan emas untuk lelaki. Imam Asy-Syaukani berkata, hadis ini merupakan dalil yang digunakan oleh jumhur ulama bahawa sutera dan emas haram bagi lelaki dan harus bagi wanita. Hal ini kerana Nabi menyebut dengan jelas tentang pengharaman pemakaian sutera asli dan emas bagi lelaki dalam apa jua bentuk sekalipun. Jika digunakan sebagai pinggan mangkuk pula, maka diharamkan sama ada bagi lelaki atau wanita. Yang ni maklumat ini kita tahulah. Di samping itu, Rasulullah juga mengingatkan tentang azab yang pedih bagi orang yang makan dan minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Sabda Nabi, mereka yang minum daripada bekas perak terutama emas, maka akan menggelegak dalam perutnya api neraka Jahannam. Poinnya apa daripada isu emas dan perak ni ialah kesombongan yang keluar daripada pemakaian benda ni. Para ulama menyebut illah ni maksudnya sebab diharamkan ialah pemakainya merasa sombong berbanding orang yang tak pakai. Sombong ni benda yang besar yang tak boleh ada dalam diri kita, sebab penghalang kepada masuk syurga ni ialah kesombongan. Sebab tu banyak ayat dalam Quran cerita tentang kaum-kaum yang sombong kepada Nabi dan Rasul ni akan dicelakakan. Fastakbaru, Quran sebut takabbur, membesar diri. Zaman sekarang ni orang besar diri dengan fashion yang berbeza. Zaman dulu mungkin emas dan perak, zaman sekarang mungkin orang tak makan pinggan daripada emas, pinggan daripada perak, tapi orang rasa sombong kerana dia makan di kedai-kedai yang high class walaupun tak guna material macam tu. Yang paling pentingnya ialah jaga diri supaya tidak terlibat dengan kesombongan. Kita beri laluan azan dulu. Okey, kita sambung sikit je lagi. Beberapa isu yang berkaitan dengan emas dan perak ni ialah
Pertama, menggunakan aksesori daripada emas dan perak bagi lelaki. Yang tu semua tak bolehlah, jam, pen, tali pinggang, ni semua yang dilarang. Menggunakan emas dan perak atas faktor kesihatan dan nasihat doktor, itu dibenarkan. Sebab ada hadis riwayat Abu Daud, datuk kepada seorang sahabat, nama dia Arfajah bin As'ad. Datuk dia ni pernah join satu perang. Perang ni sebelum daripada zaman Nabi dilantik jadi Rasul lagi. Hidung dia terpotong dengan sebab libasan pedang tu. Hidung dia tu hilang sikit lah, yang depan tu hilang. Okay. Jadi tabib ataupun ahli perubatan pada zaman tu, dia letak acuan hidung tu daripada perak. Dia buat hidung palsu daripada perak. Bila mana letak tu, apa jadi pada hidung dia, dia menanah kawasan tu. Kawasan tu jadi menanah. Okay. Akhirnya tukar dengan acuan daripada emas, pergi jumpa Nabi, dan Nabi membenarkan sebab ada keperluan. Ada keperluan tak apa. Tapi kalau tak ada keperluan, ianya termasuk daripada benda yang dilarang. Ada orang tanya soalan online, ada orang hantar mesej ni, produk skincare yang ada unsur emas. Ada setengah-setengah produk ni dia ada unsur emas, dia masukkan foil emas, apa semualah. Okay. Kalau perempuan guna tak apa, kalau lelaki guna tak perlu lah. Satu lagi orang tanya, beberapa jenis makanan yang ada letak foil emas ni, kalau tuan-tuan tengok kan, orang yang banyak duit pergi ke kafe-kafe yang mahal. Antara yang kita maklum ialah kafe yang ada di Burj Dubai ni, menara tertinggi di dunia ni, Burj Dubai ni. Ada kafe yang menyediakan kopi tu dia tabur debu emas atas. Boleh minum ataupun tidak. Dari segi keumuman hadis, ianya termasuk daripada apa yang dilarang. Tapi kalau ia hanyalah emas yang berkilap saja, tapi dia bukan betul emas, tapi dia nampak aja macam emas, yang itu tak apa. Debu tu hanya debu biasa. Tapi kalau debu tu debu emas betul, tak perlulah. Sebab memang kalau kita tengok kafe-kafe macam ni, bila mana kita pergi sana, ada yang buat stick apa ni, ada tabur debu emas kat atas. Adakah orang yang pergi makan tu, dia pergi makan, lepas pada tu sudah makan dia balik? Tak. Waktu makan tu ambil gambar dulu, post kat Instagram, nak tunjuk ke orang lah, aku dah makan makanan ada debu emas ni. Memang dia ada unsur kesombongan pun. Dia takkan nak makan saja, bukan macam makan nasi lemak tepi warung tepi jalan semua makan. Hatta kalau orang buat nasi lemak ada debu emas pun, orang yang beli tu pun lain macam perasaan dia. Kita tak makan nasi lemak segitiga biasa ni, kita makan nasi lemak ada tabur debu emas. Lepas tu nak beritahu ke orang. Kalau emas itu emas yang betul, memang tak boleh lah. Tapi kalau untuk dibuat sebagai hiasan warnanya saja, maka ianya dibenarkan. Wallahu alam, kita berpada situ. InsyaAllah esok kita akan sambung kisah yang seterusnya, iaitu kisah yang ke-30, jihad kerana harta, nama dan kedudukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.